Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur, Pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pegawai Kanan DBKL, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati ke Majlis Sumbangan Diva Bali Komuniti Kuala Lumpur 2024. Hadirin yang dihormati, majlis kini dengan penuh takzim silakan Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan Kalai Wanakam. Pertama kali amat bersyukur kerana kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini dan majlis penyampaian sumbangan di Bali Komuniti Kuala Lumpur bagi tahun 2024 bersempena dengan sambutan di Bali yang akan disambut tidak lama lagi. Ini adalah merupakan kali pertama saya meraihkan di Bali di Kuala Lumpur sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti yang kita ketahui, perayaan di Bali ini merupakan tanda kejayaan, kebaikan menentang kejahatan, triumph of good over evil. Secara tersirat, apabila kejahatan ditewaskan, maka cahaya akan muncul, dan inilah simbolik sebenar perayaan di Bali. Kejahatan atau keburukan yang dimaksudkan ini merupakan gambaran kehidupan kita. Apabila kejahatan dihapuskan, hidup kita akan diterangi dengan cahaya yang membawa kebahagiaan dan cahaya harapan. Saya yakin perayaan ini akan disambut dengan penuh semangat muhibah kerana sambutan sebegini dapat memupuk tali persaudaraan dan keharmonian yang lebih kukuh di kalangan semua kumpulan etnik di Malaysia. Kita sentiasa berusaha untuk menyemai dan memupuk dan mempertahankan semangat murni dan kerjasama antara kaum kerana saya yakin inilah yang menjadi tunggak kekuatan kita serta menjadi teladan di mata dunia. Saya sendiri pun, keluarga saya juga merayakan berbagai perayaan di setiap tahun. Kami merayakan perayaan Hari Raya dan juga Ramadan dan juga Hari Raya Haji. Kami juga merayakan Hari Raya Cina. Sebab suami saya adalah daripada Cina, bukan daripada negara Cina, Chinese. Saya juga merayakan di Bali, family saya, kerana abang ipar saya juga adalah seorang daripada India. Dan saya juga merayakan Christmas kerana kakak ipar saya juga beragama Kristian. So di sini kita memupuk silaturahim dalam keluarga dan menghormati antara satu sama lain, dan kita ada pelbagaian budaya, pelbagaian corak dan juga pelbagaian cara hidup. Dan ini kita bersatu. Diversity is unity. Itulah yang kita perlu terapkan. DBKL akan tetap teguh berpegang pada prinsip memupuk pembangunan komuniti ke arah kehidupan sejahtera dan harmoni. Oleh itu saya ingin menyeru warga Kota Kuala Lumpur, khususnya semua yang hadir pada hari ini, untuk menumbuhkan semangat perpaduan dan menjadikan satu cita-cita menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar yang berdaya budi, yang disayangi. Saya juga telah mencipta satu hashtag, iaitu hashtag livable and lovable Kuala Lumpur. Kita perlulah menyayangi dan mencintai Kuala Lumpur. Kalau tidak, kita tidak akan dapat apa yang kita cita-citakan. Saya yakin kita mampu melaksanakan dengan baik andai kita terus positif mengharungi perubahan dan mengekalkan perpaduan walaupun berbeza agama dan bangsa. Kita adalah Malaysia. Hal ini selaras dengan salah satu nilai teras Malaysia Madani, iaitu hormat yang menekankan perilaku budi bahasa dan meraihkan perbezaan dalam kemajmukan. Kunci utama kejayaan kita ialah perpaduan dan kepelbagaian yang kita miliki. Keupayaan seluruh warga Kota Kuala Lumpur meraihkan kemajmukan etnik
kekayaan budaya dan tradisi menjadi tunjang kekuatan kita. Persefahaman, kerjasama dan toleransi dalam setiap lapisan masyarakat adalah amat diperlukan. Hadirin yang saya hormati, dalam keterujaan kita menyambut perayaan Deepavali, saya ingin mengajak semua warga kota untuk merenung akan pentingnya amalan kita semula dan mengurangkan sisa dalam kehidupan seharian. Dalam kita berpesta, dalam kita menyambut Deepavali, kita mestilah melaksanakan program kita semula di dalam rumah kita. Kita mestilah menuju ke arah, saya ingin nyatakan di sini, Kuala Lumpur menuju ke arah zero waste ataupun sifar sisa. Bukan saja merupakan amalan penjagaan alam sekitar, malah dapat menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar yang bertanggungjawab terhadap generasi yang akan datang. Aktiviti kita semula merupakan langkah pertama dan paling asas dalam usaha kita mengurangkan pencemaran dan memelihara keindahan semula jadi. Setiap bahan kita semula akan mengurangkan sisa yang dibuang dan sumber yang perlu diekstrak daripada alam. Kenapa saya bawa aspek waste ataupun kita semula di dalam dewan ini? Dalam kita menjadikan satu perayaan, kadang-kadang kita banyak mengeluarkan sampah. Oleh itu saya menyeru semua tuan-tuan dan puan memulakan program kita semula di rumah tuan-tuan dan puan sendiri. Sekiranya setiap komuniti mengamalkan zero waste ataupun sifar sisa, kita akan berupaya mengurangkan tekanan terhadap tapak pengurusan sampah dan mengurangkan pelepasan gas hijau, rumah hijau yang mengancam kesihatan serta alam sekitar. Saya pernah semasa saya berada sebagai Datuk Bandar di Pulau Pinang, dalam dialog sebegini, ada seorang pemuda berdiri, dia menyatakan bahawa sampah tak ada tangan, sampah tak ada kaki, sampah tak ada kepak. Tapi bagaimana sampah boleh ada dalam longkang? Siapa yang meletakkan sampah ke dalam longkang? So actually dia tanya saya, actually who is the culprit? We are the culprit. We are the one who throw the rubbish into the drain and then tidak bertanggungjawab. Dan lepas itu mengadu kepada DBKL, mengadu pada alam flora, longkang tersumbat, longkang tidak boleh, air tidak boleh mengalir, minyak di dalam longkang. Bila hari hujan banjir dan tersekat. So inilah saya dengan rendah hati di sini ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan, bersamalah dengan DBKL, bersamalah dengan Kerajaan Madani, bersamalah dengan alam flora dalam kita memelihara alam sekitar. Buatlah peranan kita. Sebab di sini negara-negara lain telah pun bersih. Kalau tuan-tuan dan puan ada peluang pergi ke Rwanda. Rwanda adalah satu negara di Afrika, memang bersih. Di Afrika, Rwanda dikenali sebagai the Singapore of Africa. Kalau Rwanda di Afrika boleh, kenapa Kuala Lumpur tidak boleh? Kuala Lumpur satu ibu adalah ibu negara Malaysia. Malaysia yang sentiasa berjuang. Kita akan mempromosikan ASEAN. Kita akan ada tahun melawan Malaysia. Kita akan juga menjadi tuan rumah SEA Games 2027. Kita mestilah melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Itulah saya telah pun mempromosikan hashtag livable and lovable Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan dan puan mencintai Kuala Lumpur, mencintai rumah tuan-tuan dan puan, mencintai neighborhood tuan-tuan dan puan, sudah pasti tuan-tuan dan puan akan menjaga kebersihan di kawasan sekitar kawasan tempat kita tinggal. Itulah harapan dengan rendah hati saya sebagai Datuk Bandar, supaya
dengan adanya perayaan Festival Cahaya ini, jadikan dia satu langkah untuk kita menjaga kebersihan kawasan kita. Sebab apabila orang datang, bukan hanya turis, pelancong, orang luar daripada Kuala Lumpur, bila dia datang Kuala Lumpur, dia akan menyatakan, wah, Kuala Lumpur ini bagus, Kuala Lumpur ini adalah bersih. Saya ingin juga berkongsi satu cerita di mana masa saya di Pulau Pinang, saya bekerja di Pulau Pinang selama 39 tahun dekat 40 tahun. Apabila the then Perdana Menteri Tun Mahathir datang ke Pulau Pinang, I think tuan-tuan pernah dengar Penang is the dirtiest city in Malaysia at one time. Pernah dikatakan sebegitu, paling kotor. Tetapi sekarang pada tahun 2017, 2018, Penang telah mendapat anugerah the cleanest tourist city in Southeast Asia. Kalau Penang boleh buat, Kuala Lumpur mesti boleh buat. Malu saya tuan-tuan membuat. Kalau saya boleh buat di Penang, kenapa saya tidak boleh buat di Kuala Lumpur? Tapi saya tidak boleh lakukan seorang. Saya perlukan sokongan daripada ahli-ahli lembaga penasihat, sokongan daripada pegawai-pegawai pengarah saya, sokongan daripada tuan-tuan dan puan untuk kita melaksanakan dan membuat Bandaraya Kuala Lumpur ini sebagai satu bandaraya yang bersih dan sehat. Baby, silakan baby. Welcome, YB. You coming in at the right timing. Sebab saya nak mengakhiri ucapan saya. Just the statement akhir kata YB came in. So I will pass the baton to you. I'm just calling them, all of us here, to keep Kuala Lumpur clean, because now hujan-hujan dan juga climate change, banjir dan sebagainya. So itulah saya menyuruh semua rakan-rakan kita di sini untuk bersama-sama dengan DBKL. Akhir kata, saya sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur menyeru semua warga kota untuk sentiasa bersama-sama menyokong usaha dan program yang dilaksanakan oleh DBKL. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika kita bersama-sama engage, participate dan berbincang di meja perbincangan. Dengan itu, saya juga ingin menyatakan bahawa kita bersama-samalah semarakkan perpaduan, raikan perbezaan dan hiduplah untuk saling lengkap melengkapi. Saya juga merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan tahniah pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis penyampaian sumbangan Deepavali Komuniti Kuala Lumpur pada tahun ini. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali Watupa. Sekian, terima kasih.